Assalamualaikum, nama saya Siti Umi Bakis, nombor matrik D201820856744 dari ISMP Sains Pertanian SEM 3. Hari ini saya akan memberi ceramah tentang intermittent fasting ataupun puasa berselang. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, saya akan memberitahu skop ceramah saya terbahagi kepada 7, iaitu pengenalan, tujuan, latar belakang, kesan sampingan, kaedah berpuasa, fakta dan persoalan, dan kesimpulan. Intermittent fasting atau puasa berselang dikenali juga sebagai tenaga sekatan berselang adalah istilah waktu makan yang berpusing di antara waktu puasa sukarela, iaitu pengambilan kalori yang dikurangkan, dan waktu makan secara normal dalam jangka masa yang tertentu. Tujuan puasa berselang ini adalah untuk menurunkan berat badan kepada berat badan ideal dalam tempoh waktu yang tertentu dengan kaedah yang efisien tanpa menggunakan sebarang ubat-ubatan. Latar belakang puasa berselang. Puasa adalah satu amalan kuno yang telah diamalkan oleh beberapa agama dan budaya sejak berabad-abad yang lalu. Bentuk puasa ada dalam pelbagai amalan keagamaan seperti Hindu, Buddha, Kristian dan Islam. Puasa berselang berkait rapat atau mirip dengan kaedah pembatasan kalori yang telah dipelajari pada abad ke-21 sebagai latihan untuk mengurangkan risiko penyakit yang berkaitan dengan diet seperti sindrom metabolik. Kesan sampingan. Kajian awal klinikal mendapati puasa berselang dalam jangka masa pendek boleh mendatangkan kesan buruk yang kecil seperti rasa lapar yang berterusan, mudah marah dan pemikiran yang lemah. Prestasi sukan tidak mendapat apa-apa manfaat daripada puasa berselang ini. Malahan, ia mengurangkan prestasi dalam latihan tempoh jangka waktu yang panjang, seperti anda akan mudah merasa letih selepas lebih daripada 60 minit. Kaedah puasa. Terdapat beberapa kaedah pola makan. Setiap kaedah ini boleh menjadi berkesan, tetapi untuk mengetahui kaedah mana yang paling baik itu bergantung kepada individu itu sendiri. Saya akan menerangkan 6 kaedah popular untuk melakukan puasa berselang. Kaedah-kaedah berpuasa ini diperolehi daripada healthline.com yang diterbitkan oleh Chris Guinness pada 1 Januari tahun 2020. Kaedah yang pertama ialah kaedah 16/8. Kenapa ia dipanggil sebagai kaedah 16/8? Kerana 16 itu mewakili pukul 4 dalam sistem 24 jam. Okey, kaedah ini dengan mudahnya kita hanya perlu makan 2 kali sehari dan ianya bermula daripada pukul 4 hinggalah ke tengah malam. Secara ringkasnya, kita hanya tidak perlu makan apa-apa setelah makan malam pukul 8 dan kita terus berpuasa sehinggalah keesokan harinya dan kita menjangkau waktu sarapan dan terus makan pada 12.30 hari. Anda hanya perlu menjangkau waktu sarapan dan menjangkau waktu makan malam. Secara mudahnya, untuk mengurangkan rasa lapar, anda dibenarkan untuk mengambil air kosong, minuman bebas kalori dan juga kopi untuk mengurangkan rasa lapar. Dan amat penting untuk makan makanan yang sihat sewaktu pemakanan, first meal dan last meal. Kaedah yang seterusnya ialah diet 5/2. Diet 5/2 ini melibatkan anda untuk makan secara normal selama 5 hari dan berpuasa selama 2 hari. Anda perlu menghadkan pengambilan kalori kepada 500 ke 600 kalori dalam sehari. Kaedah berpuasa ini juga dipopularkan oleh wartawan Britain yang bernama Michael Mosley dan ianya juga disebut sebagai makanan cepat saji. Contohnya,
anda memutuskan untuk berpuasa pada hari Isnin dan Khamis sahaja, maka bagi perempuan anda perlu mengambil makanan yang berkadar 500 kalori, manakala bagi lelaki anda perlu mengambil kadar 600 kalori. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah Eat Stop Eat. Kaedah ini melibatkan anda untuk berpuasa selama 24 jam dalam masa 2 kali seminggu. Kaedah ini dipopularkan oleh pakar kecergasan Brad Pailen. Contohnya, anda memutuskan untuk berpuasa pada hari Isnin 7 petang. Anda akan berbuka puasa pada hari Selasa pada 7 petang. Ini menjadikan secara teknikalnya anda berpuasa selama 24 jam. Anda dibolehkan untuk minum air bebas kalori, air minuman kosong dan kopi untuk mengurangkan rasa lapar, dan amat penting untuk makan secara normal pada hari-hari yang bukan berpuasa. Kaedah yang keempat ialah alternate day fasting ataupun puasa selang satu hari. Terdapat beberapa kaedah untuk melakukan puasa ini. Yang pertama ialah anda dikehendaki untuk berpuasa penuh dalam satu hari, ataupun anda boleh mengehadkan pengambilan kalori kepada 500 kalori dalam sehari, dan anda perlu berselang esoknya anda makan secara normal dan esoknya lagi anda berpuasa kembali. Namun, untuk kaedah berpuasa penuh ini, anda mungkin kurang berasa selesa untuk tidur dan ianya tidak begitu menyenangkan. Maka, bagi tahap pemula, anda boleh mengehadkan kadar pemakanan kepada 500 kalori ini. Kaedah yang kelima ialah The Warrior Diet ataupun pahlawan diet. Kaedah ini dipopularkan oleh pakar kecergasan Ori Hofmekler. Ia melibatkan untuk anda makan makanan yang ringan dalam kuantiti yang kecil seperti sayur-sayuran dan buah-buahan pada waktu siang hari dan mengamalkan makanan yang berat pada waktu malam hari. Secara ringkasnya, anda hanya perlu berpuasa sepanjang siang hari dan dibolehkan makan sekali pada waktu malam. Waktu malam yang saya maksudkan adalah daripada waktu 4 petang hingga ke 8 malam. Kaedah yang terakhir adalah kaedah spontaneous meal skipping ataupun ponteng makan secara spontan. Anda tidak perlu mengamalkan puasa berstruktur untuk mendapatkan faedahnya. Pilihan lain adalah untuk menjangkau waktu makan dari masa ke semasa. Contohnya seperti apabila anda tidak berasa terlalu lapar ataupun anda terlalu sibuk untuk memasak atau makan, anda boleh menjangkau waktu makan seperti pada sarapan dan waktu petang. Ianya adalah mitos bahawa anda akan mengalami kelaparan dan kekurangan tenaga jika menjangkau waktu makan. Maka, anda hanya perlu men-skip atau menjangkau waktu makan jika anda tidak terlalu berasa lapar pada suatu hari. Kita teruskan dengan sesi persoalan dan fakta. Jika ada apa-apa persoalan, saya akan menjawabnya. Adakah kita kehilangan otot sewaktu berpuasa? Jawapannya ialah anda akan kehilangan jisim lemak dan jisim bukan lemak sewaktu berpuasa. Sekaligus, anda akan menurunkan berat badan. Apa yang dimaksudkan dengan jisim bukan lemak? Jisim bukan lemak ialah apa-apa yang berkaitan dengan bukan lemak, termasuklah otot. Beberapa kajian menunjukkan bahawa jisim bukan lemak ini akan menurun sebanyak 1 kilogram ataupun 2 paun setelah beberapa bulan mengamalkan puasa berselang. Soalan seterusnya, adakah anda dapat meningkatkan otot sewaktu berpuasa? Jawapannya ialah puasa berselang perlu mengambil kuantiti makanan yang kurang kalori dan pola makan yang jarang-jarang.
Untuk membina otot, anda memerlukan lebih kalori daripada anda membakar kalori dan memerlukan protein secukupnya untuk generate new muscle tissue ataupun memulihkan otot yang baru. Maka dengan puasa berselang ini, anda tidak dapat meraih kalori dan protein yang secukupnya untuk membina otot. Okey, ada soalan lagi? Bolehkah kita bersenam sewaktu berpuasa? Okey, pada satu kajian, 20 orang wanita diuji dalam masa 4 minggu untuk berpuasa sambil bersenam dan berpuasa tanpa bersenam. Hasilnya, kedua-dua kelompok ini berjaya menurunkan berat badan dalam kadar yang sama. Ini menunjukkan berpuasa sambil bersenam tidak memberikan apa-apa impak. Tetapi jika anda memutuskan untuk berpuasa sambil bersenam, anda perlu mendapatkan 20 gram lebih protein sejurus selepas senaman untuk memulihkan semula otot-otot anda. Mari kita semak semula. Matlamat intermittent fasting adalah untuk meningkatkan rasa lapar dalam diri supaya tubuh dapat mencetuskan pembakaran kalori. Namun, beberapa kajian menunjukkan kaedah ini mungkin tidak berkesan untuk semua orang, tetapi terdapat bukti-bukti menunjukkan puasa berselang dapat menurunkan berat badan. Semasa pemakanan, karbohidrat dalam hidangan terpecah menjadi glukosa yang diserap dalam usus kecil, lalu dihantarkan kepada beberapa organ yang menjadi sumber tenaga. Glukosa berlebihan disimpan di dalam hati untuk kegunaan akan datang. Secara ringkasnya, glukos akan terbahagi kepada tenaga, glykogen dan lemak. Sewaktu tempoh berpuasa, hati akan mengubah glykogen kepada glukos untuk menghasilkan tenaga. Secara teknikalnya, tubuh manusia biasa akan menghabiskan sumber glykogen itu dalam tempoh 10 hingga 12 jam. Walaupun manusia yang aktif akan menghabiskan sumber glykogen dengan cepat, inilah masanya untuk lemak dipecahkan untuk menjadi sumber tenaga tambahan untuk hati. Maka, jika tempoh berpuasa itu lebih panjang, akan lebih banyak lemak yang dibakar untuk menjadi sumber tenaga. Menghilangkan lebihan lemak-lemak itu adalah satu faedah untuk kesihatan. Kerana insulin adalah hormon yang membawa glukos masuk ke dalam sel. Tahap insulin bergantung kepada keperluan glukos di dalam darah, iaitu tinggi pada waktu makan dan rendah antara waktu makan. Makan sepanjang hari akan menyebabkan insulin kerap digunakan. Tahap insulin juga akan sentiasa berada di kadar tinggi. Ini akan menyebabkan insulin sensitif kepada penyakit diabetes. Dengan berpuasa, anda boleh mengawal tahap insulin pada kadar yang rendah, sekaligus mengurangkan risiko diabetes. Berpuasa juga dapat manfaat untuk otak. Ia meningkatkan kemampuan otak seperti mana senaman fizikal dan latihan kognitif. Ia menggalakkan tisu neurotropik untuk berkembang serta menyokong pembesaran sel neuron. Bagaimanapun, puasa tidak digalakkan bagi semua orang seperti kanak-kanak, remaja, wanita mengandung dan menyusu, orang yang mengalami gangguan pemakanan, orang yang mengalami diabetes dan penyakit-penyakit lain, orang yang kurang berat badan. Puasa juga boleh menjadi berbahaya jika terlebih melakukannya dan salah melakukannya. Terdapat beberapa kaedah untuk berpuasa selang, tetapi yang paling mudah untuk dilakukan ialah kaedah 16/8, kerana anda hanya perlu berpuasa selepas makan malam dan melewatkan waktu sarapan. Tips berkesan untuk puasa berselang ialah makan hidangan yang seimbang, kekal terhidrat dan minum air kosong secukupnya. Tidak digalakkan untuk bersenam, berbuka puasa perlahan-lahan dan jangan makan berlebihan sewaktu berbuka puasa. Kesimpulannya, puasa berselang adalah alat penurunan berat badan yang baik. Walaupun bukan untuk semua orang, kerana sesetengah orang mempercayai kaedah ini tidak bermanfaat untuk kaum lelaki seperti wanita. Bagaimanapun, ianya tidak digalakkan untuk orang yang underweight, kurang berat badan, ataupun ibu mengandung, ibu menyusu dan kanak-kanak yang sedang membesar.
Jika anda memutuskan untuk melakukan kaedah puasa berselang, ingatlah bahawa kualiti diet itu sangat penting. Jadi, anda tidak boleh mengharapkan anda turun berat badan dengan masih mengamalkan pemakanan yang ringan ataupun pemakanan yang tidak sihat berkalori. Jadi, untuk mendapatkan berat badan yang ideal, anda haruslah mengamalkan kaedah puasa berselang ini dengan mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Sekian, terima kasih daripada saya.